kita dia mari kita kenal baru. Sebab apa? Sebab dia boleh dengar. Mati je. Enggak, orang ni kalau dia dengar, otak dia boleh timbang betul ke salah. Kita tak payah raya ilmu ni betul, tak payah raya. Muka betul ni orang tahu. Tak Taurat. Itulah yang diisyarat. Fiha hudan wa nur yahkumu biha an-nabiyyuna alladhina ahadu wal-rabbaniyyuna wal-ahbar bima istuhfidhu min kitabillah wa kanu alaihi syuhada. Jadi jelas di Quran sebut keadaan kitab Taurat ni. Tuhan kata inna anzalna at-taurata, sesungguhnya kami turunkan kitab Taurat. Fiha hudan wa nur, berisi tuntutan dan penerangan. Ada dalam Taurat tu hidayah dan ilmu. Yahkumu bihan nabiyyuna alladhina aslamu, dengan kitab Taurat itu para nabi dan pendeta-pendeta dan orang-orang alim mereka menjalankan hukum Allah, sebab mereka diamanahkan. Alladzina aslamu lilladzina hadu war-rabbaniyyuna wal-ahbar bimastuhfidhu min kitabillah, sebab mereka diamanahkan memelihara dan menjalankan hukum dari kitab Allah. Jadi orang itulah nabi, ahbar, ruban, orang inilah orang yang bertanggungjawab mengungkapkan amalan kitab-kitab Taurat Injil itu. Dengan sebab itulah di dalam syariat Muhammad ni Nabi kata ulama ummati ka anbiya Bani Israel. Para ulama umat dia ni serupa nabi dari kalangan Bani Israel. Dari itu orang ni tahan mengajar Allah. Sebab mereka diamanahkan memelihara dan menjalankan hukum dari kitab Allah, iaitu Taurat itu. Dan mereka pula adalah menjadi penjaga dan pengawasan. Wa kanu alaihi syuhada. Jadi orang ninya dialah untuk jaga dan menyaksi tentang kebenaran kitab itu. Habis kita ayat ke suatu peringatan. Tambih. Telah masyhur di kalangan umat Islam dengan perantaraan golongan munazarah dan ahli kalam, yaitu kitab Taurat ini tidak terpelihara dengan kekal di kalangan ahli kalam. Jadi hal ini Syekh nak beringat. Dia buat satu peringatan tu, makna nak beringat kita lah. Mana-mana pun ramai sekali di kalangan orang Islam dah tahu kitab Taurat ni supaya tak ada lah. Ini tidak terpelihara dengan kekal. Maksudnya tak ada. Ada tu tidak semati. Mana kitab Taurat ni ada di kalangan orang ahli kitab Taurat tu, dia milik, dia pegang, dia baca. Waktu tu hak tidak asli tu, hak punah tu. Malah setengah mengatakan hak tu buatan orang Yahudi. Jadi hak tu lah boleh dikatakan masyhur. Jadi yang boleh jadi masyhur tu kerana golongan munazarah dan juga golongan ahli kalam. Ahli kalam ni golongan yang membicarakan masalah ilmu ketuhanan. Munazarah ni berdebat-debat tu lah. Yang tempat kita ni tak ada berdebat. Tempat orang luar memang dia ada berdebat ni. Sebab golongan-golongan Kristian ke-apa tu dia cabar. Jadi bila cabar, kau berani tak? Bang lawan lah. Gitu.
Jadi melalui perdebatan ni jadi masyhur lah. Artinya semua orang tahu. Jadi kitab Taurat ni tak ada. Sudah dijaga tak ada. Mereka berdebat untuk mensabitkan perkara itu. Jadi debat tu bukan apa-apa. Nak pastikan. Kalau dia kata tu kita Taurat tu dah tak ada tu. Penuh tu. Ada tu ada mau kaca belakang. Mereka mengambil kata-kata golongan mulhid dan pengkritik untuk membantunya, di mana terdapat sebahagian daripadanya berbentuk cacian dan merosakkan. Jadi hak dia ambil tu pun golongan berdebat ni, orang ni pun bukan kata orang yang dominan. Orang mulhid ni kufur ni. Bila sebut mulhid ni, orang kufur. Orang yang tidak masuk dalam senarai orang molek je. Sebab tu di belakang dia kata merosakkan. Berbentuk cacian. Mereka gulungan ni kalau nak merosak kan. Cacian dan merosakkan. Jadi gulungan mulhid tak. Sesungguhnya orang Muslim mengalahkan orang musyrik yang berdakwah di negara kami selepas hilang kekuasaan mereka. Jadi orang Islam ni, orang Muslim lah. Orang Muslim ni mana dia beragama Islam, tapi negara dia tu tidak mereka. Orang Islam mereka lah. Jadi penduduk-penduduk tu dia panggil Muslim lah tu. Jadi orang Muslim tu di India tu, dia sanggup mengalahkan orang musyrik yang berdakwah Kristian dan sebagainya. Dia masuk dakwah supaya orang apa tidak Islam dan orang Islam jokong supaya orang tu masuk ke dalam syariat dia. Jadi mana-mana gulungan orang Muslim ni lawan lah. Lawan memang kalah. Bagaimana kita dengar cerita lah. Kita dengar cerita Maulana Mahmud Hassan Dibandi itu, dia ni seorang muhakkik. Dia orang yang mampu untuk munazarah. Dia tidak pernah kalah. Jadi orang tak kenal dia. Orang tak kenal dia. Kita dengar cerita yang ni. Jadi penuh Kristian. Itu dakwah. Supaya orang kita nak buat pilihan raya tu lah. Supaya orang ramah. Dia taruh lah dakwah dia tu. Jadi di antara orang ramah ada lah tokoh-tokoh yang berkebolehan. Termasuklah yang hati itu Syekhul Hind. Tak Syekhul Hind tu dia tak kenal. Sebab orang India ni setengah-setengah orang tu bukan kata pakaian dia tu menunjukkan ilmu dia. Ada dia rasa serebeh lah. Mana dia pergi tu dengan tupik sirih dia, baju labuh dia kat situ lah. Jadi kalau wakil tak mana untuk sebab bodoh gitu dia ada satu lah. Tapi bila orang tu cabar, dia terima cabaran tu. Masuk pergi, dia buat persoalan. Dia jawab soalan dia. Soalan dia tu. Soalan tu bukan gapo. Jadi cerita ni dia kata orang Islam kata Quran dia ajar Tuhan apa yang inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami waktu bukan zikir. Zikir itu maksudnya Quran lah. Dan tentang kita tidak dulu Taurat ke Injil ke Zabur ke gapo ke tidak zikra. Masuk zikra juga dia kata. Jadi Tuhan bukan dia jawab Quran saja. Kalau lain pun dia jawab betul. Dia cukup je.
Jadi Syekhul ni jawab dengan keadaan sarah. Dia jawab dengan sarah. Ini persoalan dalam sarah. Dari itu az-zikra walillah. Ma'rifah. Bukan lain yang ma'rifah itu mengkhususkan zikra, bukan manusia. Jadi ma'rifah itu mana khusus lah. Khusus dia Quran, bukan hal lain. Tak masuk hal lain. Jadi bila bawa ma'rifah keadaan tu, kalau tu nak jawab talib lah. Jadi punya sendiri. Kalau mana lah bukti dia debat ni soal benar tu yang kedua. Nak jatuh guru tu nombor satu. Kita kena berdebat. Dia nak mengalah. Orang masuk dalam jalan berdeka lah. Masuk berdeka tu pasti dah niat. Aku nak berjatuh dia. Orang tu pun niat dia nak berjatuh kawan. Pasti dah begitu. Jadi kalau tak jatuh lah. Mana seri. Tidak tak jatuh lah. Jadi muhadharah itu begitulah. Serta hilang kekuasaan mereka. Arti setelah kajian Islam tak ada itu. Tetapi dengan itu boleh membawa kemudaratan yang besar juga. Cara munazarah. Sebab cara munazarah ni Imam Ghazali tak setuju benar. Dia marah. Dia kata munazarah ni bid'ah. Bid'ah. Satu benda yang dianggap karut lah. Sebab dia boleh memecah belah dan juga boleh menimbulkan permusuhan. Sebab munazarah ni artinya nak perubah kawan dia. Nak mengalahkan tu. Bukan nak saya sebenarnya. Berwaspada terhadap golongan kafir. Seperti mana kamu memberi tumpuan kepada Taurat. Juga kamu memberi tumpuan kepada Al-Quran. Jadi sebenarnya Taurat ni satu kitab ilahi. Dan kitab ilahi itu kanunnya dia wajar untuk nak jadi sebuah kitab panduan nak mereka dunia. Tetapi Quran ni lebih sempurna daripada Taurat. Jadi dan Taurat tu pun mana boleh memberi kuasa tu. Kuasa memerintah. Sebab tu kita tengok walau Quran ada tapi orang ahli Taurat ni, orang Yahudi ni mampu dia bangun dalam di tengah-tengah masyarakat ini. Kerana Taurat dia tu lah ada. Golongan muda mereka duduk memerhati orang Islam. Golongan muda ni mana pelajar-pelajar, orang yang belajar dalam ilmu-ilmu moden ni. Jadi orang ni dia tengok keadaan orang Islam lah. Bila berpegang dengan percakapan orang kafir di dalam menolak golongan ahli kitab, mereka juga menolak orang kafir itu dan berpegang dengan apa yang terdapat di situ. Dan dosa-dosa kekafiran mempengaruhi hati-hati pemuda itu. Dia orang muda lah ni. Bila pegang dengan percakapan orang kafir, orang kafir itu dia berayak ada muka berasa guna sabuh, muka boleh pegang. Jadi mereka juga, mana golongan muda itu juga menolak orang kafir itu dan berpegang dengan apa yang terdapat di situ. Tolak orang kafir, pegang orang kafir juga. Sebagaimana yang kita ada sekarang ini betul juga. Kalau tolak tu tolak, kalau ambil tu pun ambil. Sebab apa golongan kafir itu, kalau kita tengok, kalau buruk dia tu buruk lah, kalau molek dia tu molek dia. Jadi kalau kita ambil molek tu, lagu mana? Salah kau tak salah. Kita katakanlah, kita buat misal. Jadi kita sini
Orang ada passion ni, orang kerja dengan kerajaan. Orang tidak kerja dengan kerajaan, sajalah dia. Kalau sama ada dia sakit ke, dia usul, dia apa pun, saja dia. Seolah-olah dia tu tidak warga negara. Tidak anut lah, tidak anut. Orang lain tu takak mengikut sini. Yang dia sakit ke, dia lapar, dia berapa, itu cakap dia tu. Jadi begitu. Tapi orang putih, kita kira orang muda ke, orang tua ke. Orang yang tak ada kerja, malah dia muli, dia makan. Jadi tak ada kerja. Setelah ada kerja, dia belah-belah tu cari kerja lah. Sama ada orang cari kerja, kerajaan tu cari kerja, pun dia. Jadi bila ada kerja, Pak bantuan tadi dia tarik lah, pun dia kerja tu. Mana gitu. Tapi mana ada negara Islam buat malam tu? Ada soal. Bodoh kamu lihat tu buat apa tu? Itu jadi masalah. Sebab tu kita negeri Islam ramai orang pandai, tapi orang curi pun ramai. Orang curi ramai, orang menipu ramai, merokok ramai. Itu orang Islam. Jadi kalau kita banding di negeri-negeri orang tidak Islam, semua tu, kalau barang tinggal apa orang tak pasal. Tak hilang, dijak, batu-batu, balik mari cari ada barang. Orang tak pasal. Tapi, apa kebenaran tentang molek? Tak pun molek. Kalau molek tak boleh, kau kena sini. Soal, kamu buat semua ni, boleh tak sini? Ataupun kita ambil budaya kafir. Kalau yang budaya kafir, tak bolehlah budaya kafir. Ini kafir. Jadi benda-benda balas ini perlu kita fikir. Perlu kita fikir. Setelah kami bersungguh-sungguh mengulang kaji kedua-dua kitab Taurat dan Quran. Mengulang kaji kedua-dua kitab Taurat dan Quran itu memadailah kepada kita perterjemahan kitab-kitab suci yang terdapat di kalangan kami berada pada peringkat hadis di sisi kami. Yang mana terdapat di situ yang sahih dan yang tidak sahih. Jadi kita Taurat itu kita baca molek. Kita perhati, apa kita baca Quran? Kita perhati. Kita dapatilah dalam Taurat itu ada yang betul, ada yang tak betul. Bukan bermakna situ semua betul ataupun semua salah. Tidak. Dia cakap yang betul pun ada, yang tak betul pun ada. Tapi walau bagaimanapun kita dapat mensokkan dan memilih yang sahih daripadanya setelah memperolehi malakah atau kemahiran pada memahami kitab. Setelah kita baca banyak kali, kita fahamlah passing kitab tu kecek, maka kita jadi mahir lah, kita boleh faham. Bagaimana ulama hadis mampu membezakan hadis-hadis yang silap ini dalam kebanyakannya hadis-hadis yang umum. Jadi nukak dia panggil tu dalam istilah ilmu hadis dia panggil nukak. Nukak ni macam orang juga fikir di bank. Mata kelis lain pun dia bila-bila dia berasa, dia tahu palsu. Dia bunyi cabut palsu. Dia cabut tu palsu lah, mata tak tengok. Tangis raya. Kerana mahir dia dengan fikir tu, dia boleh beza di antara hak palsu dengan tidak palsu. Begitu juga orang yang tak nukak ni, dia baca hadis dia tahu hadis ni palsu. Dia berasa selalu. Sebab tu Quran ni orang siapa nak selewing kan. Tak boleh. Tak boleh selewing. Sebab dia Quran banyak. Jadi ada ke hak selewing tu termasuk dari Quran banyak-banyak ataupun terkeluar daripada Quran. Jadi orang mahir besok dia dah boleh. Baca tak boleh.
silap. Jadi orang nak bisa salih lah Quran tu. Nak selawin dia daripada maksud asal, memang tak boleh. Sebab orang yang pertama orang hafal, yang kedua kemahiran orang terhadap bacaan. Jadi di sini Syekh mengatakan kalau kita rajin baca, makna kita boleh pastikan ia betul dengan yang salah. Sebab walau dia Taurat sekalipun, derajah dia tidak sama dengan Quran. Itu hak perlu kita ingat. Dia tu sama dengan hadis dia. Yang jadi sama dengan hadis tu, pasal dia tak asal tak ada. Yang kedua pula, tinggal terjemahan. Jadi bila tinggal terjemahan tu, besar kemungkinan kesilapan terjemahan tu lah yang menjadi silap. Sebab orang yang tidak mahir dengan bahasa menterjemah, kadang-kadang dia lari maksud. Jadi itulah yang jadi silap. Hak yang disebut dalam Quran, yuharrifuna al-kalima amma wabi'i. Mereka selewengkan percakapan itu daripada maksud asal. Jadi dengan sebab seleweng itu, wanasu hazzam mimma zukiruhi. Mereka terlupa bahagian yang ditujukan peringatan. Jadi tak sampai semua selamat baginya. Jadi itulah tahrifnya. Jadi kebanyakan ulama, kebanyakan Islamnya, fahamnya kitab Taurat tu sudah tak ada dah. Ada ini tu bukan dia. Itu Syekh mengingatkan kita. Adapun ibu kitab, misalnya kitab Musawwah, itu misalnya kitab Musawwah, segala hadis-hadisnya terpelihara dan diamalkan oleh kebanyakan ahli-ahli kebenaran yang dapat diakui benar secara pasti oleh keseluruhan orang-orang Islam setelah menamatkan pembelajaran dan memperoleh darjah permulaan daripada guru. Jadi hadis Musawwah tu, hadis Muwatta' tu. Musawwah tu ditulis oleh Syahrullah nak menerangkan hadis-hadis di dalam Muwatta'. Sebab hadis Muwatta' tu cuma cara penyusunan dia berbeza kerana dia nak ambil suatu malakah, suatu tenaga di situ, memberi kemahiran di dalam berijtihad. Ini buat Musawwah tu. Demikianlah kami yakin bahawa kitab Musa yang menjadi asal kitab Taurat masih terpelihara di sisi mereka. Sama seperti Muwatta' Malik dan kitab lainnya sama seperti kitab hadis lain. Jadi berartinya hak asli itu Taurat, matan Taurat itu masih ada asli. Hak itu tidak tinggal. Lepas tu mungkin juga hak dia sebar tu mana hak syarah dia tu. Penerangnya. Jadi ada penerangnya itu siapalah hak benar ke, hak tak benar ke, ada di situ. Jadi hak asal macam Muwatta' tu, hak tu tetap ada kebenaran itu. Jadi berartinya boleh terima Taurat tu. Jadi Taurat tu lah hak yang kata dalam Quran supaya orang tu buat hukum, buat keputusan dengan kitab. Waliyahkum ahlul injil bima anzalallahu fihi. Orang-orang Injil ni dia nak buat hukum, buat keputusan, ambillah dengan kitab dia. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Orang tidak buat keputusan hukum dengan kitab Allah, maka kafirlah dia. Jadi hak tu dituju kepada ahli kitab lah tu. Jadi sama ada dia ahli kitab Taurat ke, Injil ke, Quran ke, mana serupa lah faulaika humul kafirun. Kalau tak pakainya, dia hukumnya jadi hukum.
Itulah matlamat pada ayat yang datang mengenainya. Di mana mereka telah pun menyelewengkan kitab mereka. Dia telah pun menyelewengkan kitab. Bagi Taurat itu. Sesungguhnya kami telah pasti dengan pujian Allah, yaitu tidak terdapat di dalam dunia ini sebuah kitab yang setanding dengan Al-Quran Al-Azim. Kena cari hak taraf betul dengan Quran tak dijumpa dalam dunia. Dan darjah itu boleh disamakan kitab ilahi yang lain di sisi pelbagai kaum. Itu tak apalah. Kitab-kitab ilahi lain dan Quran itu lebih kurang sama lah. Tapi dengan Quran tak boleh nak padu dia tu. Tidak turun darjah daripada kitab hadis di sisi kami. Jadi saya nak rayaknya kitab-kitab ilahi lain tu semua sekali tu derajat dia tak kurang daripada derajat kitab hadis lah. Jadi di sisinya berbeza tu Quran dengan hadis tu. Hadis ni hak pasti mantuk qat'i dia panggil. Adapun hadis ni dia zanni. Ya, zanni ni makna macam ada andainya. Tanggapan. Begitu dia. Tidak qat'i. Qat'i ni benda pasti, benda yang tidak boleh dipertikaikan. Seseorang telah silap di dalam menggambarkan asal masalah. Ya. Pokok bangsa masalah ni jadi biasa berlaku kesilapan ini. Mereka telah pun bercakap bahawa tentang kitab semua ajaran agama dengan Al-Quran. Mereka telah pun bercakap bahawa pertentangan kitab semua ajaran agama dengan Al-Quran. Sebenarnya mereka telah melakukan kesilapan. Jadi dia berkata kitab-kitab ilahi hak lain tu tak serupa dengan Quran. Kalau sebenarnya tak serupa, kerana silap dia. Pasal dia jebuh semua isi kandungan dalam kitab tu dia nak jual Quran. Memang tak serupa. Sebab situ siapa orang menang ada. Kalau hak benar, tak serupa. Daripada dulu sampai sekarang pun, dia tak berubah kat tu. Tak berubah. Jadi, kurang-kurangnya boleh dipastikan macam hukum 10. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Itu serupa. Taurat ke, Injil ke, Zabur ke, Quran ke, Bahwa Bisa ke, serupa tak? Tuhan sudah buat putusan. Ibadat ni hanya kepada Allah. Wa bil walidaini ihsana. Ibu bapa pastilah kena buat baik. Hormat kepada bapa. Jadi begitulah seterusnya. Lepas tu tetap ada. Dia tidak mana-mana tu serupa. Nah, kerana bezanya kitab-kitab itu dengan Quran seperti siang dan dengan malam. Beza antara Quran dengan kitab ilahi lain lah. Taurat ke, Injil ke, ataupun mana-mana kitab ilahi. Kok yang Tuhan turun kepada Nabi-Nabi di seluruh dunia ni. Kalau kita nak dulu tanding dengan Quran, memang jauh bezanya. Dia ibarat macam siang dengan malam. Gelap dengan cerah. Nombor satu. Sesungguhnya telah kita lihat seperti itu berada dalam sebuah jamaah Islam bahawa mereka telah membuat andaian seperti percakapan ahli hadis, iaitu kitab-kitab hadis menyamai kitab-kitab Allah. Ini oleh ahli hadis ni. Kitab-kitab hadis tu sama dengan kitab Allah. Sebab kitab Allah tu Quran
Wahyu. Tidak hadis pun wahyu juga. Jadi bila wahyu sama wahyu, arti serupa. Tak ada dalam Quran kan, dalam hadis. Nah, gitu. Sebab hadis pun wahyu juga. Ini pegangan ahli hadis ni. Orang yang berpegangan kepada. Walhanya kita patut bersedar. Hadis-hadis di percakapan Nabi. Sama ada Nabi cakap ke, ataupun orang cakap dekat dia go ke, ataupun orang buat dekat dia ke, ataupun ikutlah macam-macam benda. Waktu dia panggil hadis berlaku. Jadi tidak pasti Nabi cakap hadis ni, orang buat Nabi tak cakap pun hadis juga. Jadi hadis ni boleh dikatakan dia terikat dengan adat Islam dan cara hidup Arab. Ratus-ratus hadis tu adat Islam Arab. Ratus-ratus. Bukan kata 80-90 tu. Oleh kerana Nabi ke Arab, maka Nabi pun hidup dia pun macam orang Arab lain lah. Kalau dia Nabi tu Nabi. Maka Nabi pun hidup dia pun macam orang Arab lain lah. Kalau dia Nabi tu Nabi. Tapi cara hidup dia serupa dengan orang Arab lain juga. Makan, minum, rumah tangga, jual beli, menega, mereka, serupa yang orang lain. Tapi semua tu berlaku di dalam adat Islam Arab. Jadi dengan sebab tu, Nabi itu bercakap Arab. Sehingga dikatakan Nabi pernah bersabda, Uhibbul Araba li thalathin. Ada hadis tu, dikatakan Nabi bersabda, dia kata aku kasih ke Arab ni ada 3 kali. Li'anni Arabiyyun. Pertama sekali kerana aku sendiri Arab. Ini sumpah kita lah, kita pun kasih ke orang Melayu kerana kita Melayu. Li'anni Arabiyyun. Wal Qur'anu Arabiyyun. Yang kedua, Quran itu bahasa Arab. Quran bahasa Arab. Dengan sebab itu dia kasih ke Arab. Nak jadi muka lain ke mana? Dia muka bahasa dia. Nabi itu kasih Arab. Takkan nak turun Qurannya bahasa lain. Itu turun bahasa Arab juga. Pasal lagi dia kata, wa kalamu ahli jannati fil jannati Arabiyyun. Orang dalam surga pun kasih Arab. Surga mana tak tahu. Kalau buh surga gitu, surga mana? Surga akhirat ke surga dunia? Surga ada 2. Dia kata waliman khafa maqama rabbih jannatan. Untuk orang yang ada sifat takut kepada Allah, dia boleh 2 surga. 2 surga. Surga mana? Jannatan tu. Surga dunia so, surga akhirat so. Dunia pun surga juga. Duduk dengan tenang, amin, tak ada apa-apa, selamat. Semua tu, dia surga tu. Surga ni. Jadi kalau duduk susah, perut yang laku. Ini biasa kita duduk cakap gitu tu. Duduk pun perut yang laku, dia kata. Artinya susah duduk. Mereka cuba membincangkan secara bertentangan antara keduanya. Antara hadis dengan Quran. Lalu mereka ingkarkan hadis sama sekali. Dia tengok situ, nampak beza lah di antara Quran dengan hadis. Bila nampak beza, dia tolak dalam hadis. Bukan dia. Sebagaimana kasing, tolak hadis lah. Betul lah. Sebab dia tak tahu hadis-hadis ni Arab. Kalau takdir Nabi Muhammad mula orang Melayu, kali ada Melayu ni mana jadi syariahnya. Tak lalu jadi dia orang Arab. Kerana kitabullah tidak mungkin ditandingi bagi mensabitkan sesuatu. Jadi kalau kita nak padu
nak pedu antara Quran dengan hak lain memang tak boleh. Tak boleh. Dengan hadis tak boleh, dengan kitab ilahi-ilahi pun tak boleh. Tak boleh. Sebab jauh sekali. Kalamullah suku berbeza. Dia kalamullah ni, sebagai ulama dia kata, wahyu yang Allah Ta'ala turun kepada Nabi pada hakikat ni, sebenar ada di dalam apa ni kejadian Nabi. Sebab Nabi-Nabi ni bukan bunga baju. Nabi ni sejak dalam kandungan mak dia lagi tu Nabi dah. Semuanya lahir kenabian dia tu dia siapa hak dia. Baru dia lahir. Tu pohon durian. Jadi pohon durian tu ada dalam butir lagi. Dia ada dalam butir. Jadi bila kita tanam dia tumbuh. Dia tumbuh tu dia siapa hak masa dia baru dia tumbuh. Dia tak buah lagi. Jadi Nabi pun lagu tu juga serupa kita lah juga. Serupa. Jadi bila siapa tahap dia, maka dia lahir. Lahir dia tu dengan betul Nabi lah. Dia akan mengaku dia sebagai seorang Nabi. Sebagai utusan Allah. Dan apa yang dia cakap situ pun sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Dan dia pun jadi pemimpin dalam masyarakat. Itu memang pasal dia lah Nabi gitu. Jadi Nabi itu hak tabi'i tu. Hak semula jadi. Bukan boleh dilatih. Ataupun bukan boleh mengaku-ngaku. Musailimatul Kazzab misalnya. Dalam hadis ada Musailimatul Kazzab. Pahala lagu. Semua tak jadilah kau mengaku tu. Jadi bukan dia Nabi. Jadi hak Nabi semua tu mengaku diterima. Ramah ke siapa. Dan berjaya. Serta dapat melahirkan ilmu pengetahuan pimpinnya kepada orang ramai. Lalu kerana kitab Allah tidak mungkin ditandingi bagi mentadbirkan sesuatu. Golongan ahli kalam membandingkan persamaan Taurat dengan kitab Allah. Mereka tidak dapati sesuatu dari yang disebut. Bercari dalam Taurat, maksud serupa dalam Quran, memang tak jumpa. Maka apabila kita kembali memastikan pokok masalah, naklah kita serahkan sahifah Taurat standing dengan tidak hadis. Tidak wajar disamakan dengan Quran. Itu cara dia. Cara dia. Mana kalau kita nak pastikan kamu boleh letak dia tu martabat hadis tidak. Bila martabat hadis berartinya dia tu tidak sama lah dengan Quran. Jadi apa ada dalam tu tidak boleh kita faham bulat-bulat gitu. Kena faham ada kiasan, ada tahu macam-macam lah. Hadis demikianlah telah dijelaskan oleh Al-Imam Waliyullah di dalam kitab Safa'ah. Kitab Safa'ah ni kitab tasawuf. Safa'ah ni cahaya yang naik. Wujudnya kata. Dengan pujian Allah, kami telah memberi tumpuan terhadap ilmu hadis. Kami dapati ibu kitabnya seperti hadis mutawatir atau hadis mustafirah di sisi kebanyakan ahli ilmu. Lepas tu boleh dikatakan apa-apa tu hadis mutawatir, hadis mustafirah tu hadis yang utama di dalam kategori kita hadis. Di samping itu didapati juga dan terdapat juga hadis-hadis yang lemah sejak daripada asal dan tidak hadis. Dalam hadis itu pun ada juga silap-silapnya hadis-hadis tak kuat dan tidak hadis. Macam dalam Muwatta' yang misal dia tu umul hadis di kalangan itu.
Tapi ada juga dari itu yang hadis-hadis yang tidak begitu kuat. Dari sudut riwayat. Tapi dari sudut ruh asal tu dia ada. Lepas tu dikaji oleh ahli-ahli hadis pula. Dikaji hadis-hadis yang tidak begitu kuat di dalam waktu itu. Rupanya hadis itu memang sahih dan kuat juga. Bila diselidiki, didapati ada ikut sudut lain, ikut riwayat lain yang menyokong di atas hadis yang sama. Jadi menunjukkan hadis itu kuatlah. Itu menjadi kaedah dalam ilmu hadis. Hadis yang kedua, bila ada sokongnya yang lama, maka hadis itu jadi kuat. Jadi kuatlah budak ni lah. Bukan kuat maknanya bila hak lemah, bila siapa sokong amal jadi kuat, bukan macam gitu tu. Kalau balas tu artinya pelawak. Orang pelawak. Orang pelawak, jadi bila ramah menyokong kata betul, jadi betul lah pelawak. Bukan gitu. Tak gitu ni, lagu lain. Jadi dia tak berapa kuat dari sudut riwayat ni. Tapi bila dicek, kali-kali riwayat lain ada, memang kuat. Sambung rawinya kepada Nabi SAW. Jadi misalnya hadis mursal lah, kita misal. Dalam watak dia ada hadis mursal. Hadis mursal ni hadis tak ada sahabat. Ujung riwayat hadis. Wa mursalun minhu sahabi saqat. Hadis mursal ni hadis tak ada sahabat ujung riwayat. Jadi mari-mari hadis tu tabi'in lah riwayat. Tabi'in pun jumpa bila dengan Nabi. Tabi'in tak dengan Nabi. Kalau dengan Nabi sahabat dia. Tabi'in dia dengan sahabat. Jadi hadis-hadis ni diriwayat oleh tabi'in. Sahabat tak ada siapa riwayat. Kalau hadis balas ni, yang sahih buanu. Siapa boleh yakin? Dia tak beranak lagi Nabi mati dah. Kalau dia kata, Nabi kata, dia. Mula dengan bila? Ada soal. Soal. Diranui. Jadi dalam waktu ada hadis balas tu. Ada hadis balas tu. Jadi, ulama-ulama, kortikai lah. Jadi, kalau tidak begitu halus kortikai tu, dia pakai tolok. Dia tolok. Motok tak masuk dia lain, kita hadis yang diterima. Sebab dia ada hadis-hadis yang tidak begitu sahih. Tapi kalau cermat, dia teliti cari, ada riwayat. Kapal pada Nabi SAW. Tapi jalan itu tidak masyhur bisa. Begitu. Sebab orang riwayat itu bukan semua. Bukan semua terkenal. Jadi orang yang terkenal itu tidak tahulah. Ini dia kata, di samping itu dapat juga silapan dan terdapat juga hadis-hadis yang lemah sejak dari asal dalam kitab hadis. Kami pastikan betul-betul hakikat itu. Demikian juga golongan yang muhakkik di kalangan umat Islam telah pastikan pada semua masuk dengan hakikat Taurat seperti Ibn Abbas misalnya. Jadi orang ini menghalusi ini. Imam Bukhari, Ibn Taymiyah dan Imam Waliyullah Hadilawi. Jadi berarti dia baca Quran tu, dia baca tu tidak Taurat tu. Sehingga faham. Kepulikat yang dia boleh faham. Jauh mana, beza, mana tempat tinggal ataupun lari daripada Quran. Dengan sebab itu kami tidak dapati gulungan munazarah yang cenderung ke arah penyelewengan. Dengan sebab itu kami tidak dapati gulungan munazarah, gulungan ahli debat ni cenderung ke arah penyelewengan yang dapat bertahan. Dan kami dalam memastikan kebenaran itu firman Allah Ta'ala takhshawunna takhshawni wa la tashtaru bi ayati thamanan qalila. Dengan sebab itu kami tidak dapati golongan munazarah
yang cenderung ke arah penyelewengan, memang dia spesifik dia adalah cenderung ke arah itu, yang dapat bertahan. Jadi dia pakai tolak dulu lah. Dan kami di dalam pastikan kebenaran. Firman Allah, "Fala takhshawun nasa." Karena itu janganlah kamu rasa takut terhadap manusia, wakhshawni, dan takutlah kepadaku. Wala tastaru bi ayati thamanan qalila, dan janganlah kamu jual ayat-ayatku atau firman-firmanku dengan nilai harga yang murah. Dan tiada amaran kepada Yahudi bahawa mereka mengikuti kitab Allah dan tidak menyalahi kitab. Dan tiada amaran kepada Yahudi. Allah tidak memberi amaran kepada Yahudi bahawa mereka mengikuti kitab Allah dan tidak menyalahi kitab. Dan mereka tidak bertujuan mencari keredaan manusia dan memperolehi harta beliau. Jadi hal ini kena tidak sebut. Allah berfirman, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Hal ini sama mana? Aku lupa. Berapa lagi? وَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِي وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Wujud ayat itu. Barang siapa yang tidak menjalankan hukum yang telah diturunkan oleh Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Jadi maksud ini dituju kepada orang Yahudi ini. Tuju pada Yahudi. Orang-orang Yahudi, apabila mereka tidak membuat keputusan dengan kitab Taurat, mereka adalah golongan kafir. Orang Yahudi, orang yang tidak Yahudi pun serupa. Walaupun dia rakyat Yahudi sini. Sebab keadaan. Keadaan al-ibrah yang umumillah. Umum percakapan itu patut dikira. Bukan tujuan orang yang dituju tu je. Kalau tuju pada golongan Yahudi. Tapi dia dikira tak kira lah siapa-siapa pun Yahudi kau tidak Yahudi tu. Kalau dia berhadapan dengan kitab Allah, dia engkar maka kukulah. Kita dapati ramai dari golongan ahli tafsir kesamaran terhadap pengertian ayat ini. Ini kata Syekh ni. Kata Syekh, dia kata kami dapati ramai di kalangan ahli tafsir sama kelabu terhadap pengertian ayat man lam yahkum bima Allah fa ulaika humul kafirun. Jadi kalau jangan orang tu dia hari yang melepas dengan orang baca ni. Baca ni buat supi orang amno. Orang amno. Nyak tak ada apa-apa. Nak jawab tadi. Mati modal lah. Kerana mereka melihat ramai di kalangan orang Islam tidak membuat putusan dengan apa yang diturunkan oleh Allah yang memuaskan hati. Jadi Islam, Quran dia pun ada juga, tapi tak ikut juga. Tak ikut juga. Cuma dia kata ke Yahudinya. Bahawa maksud ayat ini ialah mereka yang setuju bahawa pembuat keputusan iaitu hakim ke atas kitabullah ialah hakim yang lain. Dan mereka tidak menjadikan keputusan kitabullah itu yang paling tinggi. Iaitu hakim lain lah. Mereka lah yang benar-benar kafir. Orang kafir mati lah betul lah. Contohnya. Contoh seperti ini di kalangan orang Islam tidak boleh didapati kecuali di negara-negara yang dikuasai oleh golongan kafir. Kalau orang Islam dah, orang Islam hidup di bawah pemerintahan orang kafir. Kalau kita sini, misalnya Thailand tu bulat-bulat dah tu. Pemerintah orang kafir, orang Islam begini.
Tak orang Islam balik sana kan. Orang Islam sana. Kalau biasa je lah. Biasa je lah. Minum kau dapur dan itu biasa. Jadi orang ngaji pondok pun rajin ngaji pondok. Tapi bila-bila dia kan. Bila-bila ngaji. Bila ngaji itu begitu. Kalau orang di sana tu. Lepas pada lebih dia memang dia dah Malaysia pula. Jadi itu gejala daripada orang Islam duduk di bawah kajian yang tidak Islam. Dia akan timbul macam-macam gejala lah. Dan orang Islam setuju dengan keputusan mereka melalui undang-undang yang sudah tetap di sisi mereka. Jadi kalau ni kita pun baru ni. Undang-undang putih mula tu situ lagi tak ada pasal. Kekal tu jadi asal. Patut boleh bateri lah tengok tu deh. Mereka itulah yang dimaksudkan oleh akhir ayat 44 tu. Wa lam yakun bima anzalallah. Adapun di negara kami India yang diperintah oleh pemimpin-pemimpin Islam, mereka mahu membuat keputusan dengan kitab Allah mengikut apa yang mereka faham maksudnya. Mereka menyalahinya, tak ikut, dan itulah sesuatu kesilapan, ataupun mereka mengingati pada setengah-setengahnya, maka tidak diakui kepada mereka, di mana mereka tidak termasuk di bawah hukum itu. Kalau dia tu orang sekap, tak termasuklah, orang tak terima. Mereka tidak menolak untuk membuat keputusan kepada buku yang kitab Allah, seperti yang mereka setuju berada di bawah kerajaan kafir. Misalnya, di sisiku, kata Syekh ni, perbezaan ini penting di kalangan orang-orang Islam. Jadi mana-mana pun patutlah kena perhati dan lihat. Sebab tak tidak ada perbezaan. Wa katabna 'alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafsi wal-'ayna bil-'ayni wal-anfa bil-anfi wal-udhuna bil-udhuni was-sinna bis-sinni wal-juruha bis-sinni. Faman tasaddaqa bihi fahuwa kaffaratul lah. Dan telah kami tetapkan kepada mereka bahawa jiwa harus disembuhkan jiwa. Jadi Tuhan telah tetapkan di dalam kitab Allah tu, kalau orang bunuh orang, maka kena bunuh balas. An-nafs bin-nafs wal-'aina bil-'ain. Mata harus dibayar dengan mata juga. Wal-anfa bil-anf, hidung harus dibayar dengan hidung. Wal-udhuna bil-udhun, telinga dengan telinga. Was-sinna bis-sin, gigi dengan gigi. Wal-juruha qisas, dan semua perlukaan, kih-kih luka ni harus mendapat hukuman. Faman tasaddaqa bihi fahuwa kaffaratul lah. Tetapi sesiapa yang melepaskan hak pembalasannya, maka sedekahnya itu menjadi penebusan dosa. Faman tasaddaqa bihi. Tigalah. Sesiapa yang melepas hak pembalasannya, maka sedekahnya itu menjadi penebusan dosa. Jadi kalau kira wajib yang terkata misalnya, tafsirlah, balas tu, biarlah. Itu dia kena bersedekah lah. Bahawa kafaratul lahu itu, ayat ini menyatakan mengenai sesuatu peristiwa yang datang. Riwayatnya bahawa Nabi SAW menyalahi hukum itu. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun. Ayat 45 tu. Dan barang siapa yang tidak mahu menjalankan hukum yang telah diturunkan oleh Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Masalah ini benar-benar terkena ke atas orang Islam apabila mereka tidak beramal dengan kitab Allah, sekalipun Islam yang memerintah.
Kena dah tu. Ada pun kaum Yahudi yang berkongsi dengan Nasara. Tak hilang dia tu, dia bila-bila pun dia kongsi dua tu sama. Bahan Iraq bawang pun dia kongsi dua-tiga. Pada kebanyakan amalan yang buruk, ini tu kaum Yahudi lah. Pada kebanyakannya amalan mereka yang buruk. Kerana itulah datang kisah yang menyebut mereka dengan sempurna. Kerana ada kisah Yahudi itu. Ialah ayat. Kerana orang Yahudi ni pun dalam sangat dia ni pun bukan nak pakar sangat kita dia tu. Jadi tafsir ni pun semua nampak darat-darat bodoh-bodoh gini pun sebenarnya tidak pelawak ni. Sebenarnya tak ada lagi dalam dunia ni tafsir lagu ni. Ya Allah. Sekarang mana dia? Sekarang mana pun dalam dunia tak ada lagi. Tafsir ni arwah Haji Ni'lah bin Haji Wa Musa dan saudara dia Haji Ni Muhammad Saleh bin Haji Wa Musa juga. Jadi dua orang ni ngaji daripada Maulana Ubaidillah. Tafsir Quran ni mengikut jalan Syahrullah di atas usul Fawzul Kabir. Dua orang ni je dalam dunia. Tahu dia ada rakyat kita ni. Iyalah, rakyat ni muka tahu sungguh. Pasalnya baki lagi ada orang ambil di India. Kau tulis Haji Ni'lah, ada baki duduk di India. Budak dakwah pergi ngaji ke Pakistan, pergi ke India. Oleh kerana kawan tu dengar budak Kelantan. Muda mana duduk Kelantan? Ngaji mana? Ngaji sekian-sekian tempat ke sana lah. Jadi kita jumpa dengan dia. Bui tafsir Haji Ni'lah masih ada shopping dengan dia. Ambil lah photostat. Dia pun photostat lah ambil bawa balik. Jadi oleh kerana dia rakyat dia photostat, ambil bawa balik Haji Ni'lah. Jadi amun nak kita tengok lah kalau boleh. Kalau kita tak ada tak cukup, nak minta lah. Tak bui sekarang pun. Sayangnya dia. Padahal ilmu ni tak habis. Kalau bui kita pun tak luak. Universiti ni mengajar habis 10,000, masuk 10,000. Tu guru dulu je mengajar. Tak habis-habis ilmu. Tapi dia punya sayang tak bui kita nak minta. Biarlah Alhamdulillah tak ada apa-apa. Ya tak bui pun. Kalau kita ada pun kita baca lah sekarang ada ni. Jadi berarti kita baca habis hak ni. Lepas tu kita boleh tengok, kita boleh perhati, kita boleh semuk. Ambil lah tafsir lain pula. Tengok lagu mana. Lagu mana. Jadi tafsir ni sebenarnya nak hujatullah tu. Hujatullah tu di antara kaedah-kaedah yang dia boleh buat tafsir. Ini bukan Fawzul Kabir saja dah. Cuma Fawzul Kabir itu mempunyai usul pada tafsir je. Jadi muqaddimah ta'wil dia tu. Jadi ada dia dalam kitab-kitab dia lain. Termasuklah Hujatullah ni. Sebahagian besar yang ada di sini. Jadi mungkin adalah Hujatullah ni tak ada dalam Fawzul Kabirnya. Gitu ya. Dan syukurlah kita kepada Allah di mana Allah Ta'ala benar kita lagi boleh berusaha menterjemah dan membaca dia. Dia masih benar ni. Kalau dia tak benar, lama dah tak boleh. Sebabnya orang duduk kita, duduk ikat, duduk kata salah tu tak lama benar. Itu akhirnya. Kamu nak rakyat cerita sikit je. Mula senyaknya setelah
ketua polis cabai tiga kita ni, bila bertukar ketua polis Kelantan, jadi ketua polis baru tu dia masih tengok dari rekod dia, tak puas hati ni ada orang mengajar ilmu salah, jadi perintah lah kepada hak sini semua, siasat lah, suruh cek lah. Jadi hak sini bila Amor duk mengajar cabai hari tu, dia marilah ketika kita mengajar dia duduk luar, tengok luar. Kita dia mari kita kenal baru. Sebab apa? Sebab dia boleh dengar. Pasti je. Enggak, orang ni kalau dia dengar, otak dia boleh timbang, betul ke salah. Kita tak payah rayak ilmu ni betul, tak payah rayak. Muka betul ni, orang tahu. Ya al-haq wa zahaqal batil. Kalau muka benar mari, kalau tak benar dia akan lari. Kita hidup pergi pun buat itu. Pasal apa? Innal batila kana zahuqa. Kerana benar hak tak terpakai ni, pesen dia dah hilang sama. Dia hilang sama. Pesen dia dah berita. Jadi orang kata gapo pun tidak ada lah, sebab kita tahu hak kita rakyat ni betul. Kita nak cara apa kau orangnya. Jadi bagi ada yang betul lah, pergilah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala wa qaffayna ala atharihim bi'Isa ibn Maryam musaddiqan lima bayna yadayhi min at-Taurah wa atainahu al-Injila fihi hudan wa nur wa musaddiqan lima bayna yadayhi min at-Taurati wa hudan wa mau'izatan lil muttaqin. Jadi sambungnya kita kepada minggu lepas. Semuanya kami utuskan Isa anak Maryam. Dia tak ada Musa. Sesuatu ketika jadi lahir pula Isa alaihi salam. Jadi Isa mari itu musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurat. Isa tu dia membenarkan kitab Taurat yang terdahulu. Sebelum daripada Injil, Taurat diturun kepada Musa. Jadi bila Isa mari, Isa iktiraf betul lah Taurat tu. Wa atainahu al-Injila, dan telah kami beri kepadanya, pada Isa tu, kitab Injil. Fihi hudan wa nur. Di dalam Injil tu ada berisi tuntutan sebagai penerangan, tuntunan sebagai penerangan yang membenarkan kitab Taurat yang terdahulu, dan sebagai petunjuk musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah wa hudan wa mau'izatan lil muttaqin, dan sebagai petunjuk dan nasihat pengajaran buat golongan muttaqin, para muttaqin. Jadi seruan kepada Yahudi juga supaya mengikuti Injil. Jadi Nabi Isa mari ajak orang Yahudi ikut ajaran Taurat tu, ikut samalah Taurat bersama dengan Taurat tu dengan kitab Injil yang dia bawa ni. Sekali dua. Kerana apabila mereka meninggal, apa yang lebih dari ajaran Isa, mereka senang bergabung dengan syariat Hanifi. Kalau dia tinggal pokoknya lebih daripada ajaran Isa. Jadi senanglah dia nak bergabung dengan syariat Hanifi. Jadi syariat Hanifi ini bermula daripada Ibrahim. Termasuklah Taurat, Injil dan Quran. Jadi semua tu Hanifi berlaku. Dan juga Nabi-Nabi itu semua pun lahir di kawasan Timur Tengah berlaku. Oleh kerana itu, orang Nasara diperintah pada satu ayat ni
Diperintah lagu mana? Wal yahkum ahlul injil bima anzalallahu fi. Jadi ayat Injil yang orang Nasrani ni, hendaklah ahli Injil, orang-orang yang menanggung kitab Injil, hendaklah dia menghukum bima anzalallahu fi, dengan hukuman yang Allah Ta'ala turun di dalam kitab. Jadi dalam Quran ni ayat ni, supaya orang Injil buat keputusan dengan hukum yang ada dalam kitab Injil. Jadi menandakan hukum Allah dalam kitab Injil tu adalah tu. Sekalipun sebahagian di antara orang Islam yang menolak, mengatakan kitab Injil tu salah dan tidak betul, tapi Allah sebut dalam Quran, suruh orang tu tengok hukum Allah dalam kitab dia. Jadi kebanyakan orang Islam mengatakan salah kerana dia ada tahrif dalam penyelewengnya ada. Dia sudah lari daripada hak asli. Bukan semua. Ada sebahagian di antara ayat-ayat dalam Injil itu dah menyeleweng daripada maksud asal, yang hilang maksud itu. Jadi walau macam mana sekalipun, masih ada dalam itu hak aslinya. Masih ada. Dia hak menyeleweng itu berpunca daripada penerangan ataupun syarah ulama-ulama dia terhadap ayat Injil. Satu. Yang keduanya, terjemahan daripada orang-orang yang tidak benar arif, tidak benar-benar arif dalam bahasa Injil. Pada zaman itu, dia terjemah pada bahasa lain lah. Maka mungkin tidak tepat. Satu selawin dia tahrif lah. Itu punca itu. Barang siapa yang tidak menjalankan hukuman yang telah diturun oleh Allah di dalam Injil itu, maka mereka itu adalah orang-orang fasik. Orang fasik ni orang yang membuat keburukan di dalam masyarakat. Banyak angkara buruk yang berlaku dalam masyarakat. Dialah puncanya. Ahli kitab Injil fasik, mana rusak, fasaqah. Kerana suruhan kita itu bukan kepada millah Hanifi, kecuali ke peringkat ihsan, sebagaimana terdapat dalam hukum Taurat. Meninggalkannya menjerumus ke arah fasik. Kalau ikut hukum dalam kitab tu, pasti gilah fasik. Berarti boleh membawa kepada kerusakan di dalam masyarakat. Sebab hukum tu dia kait dengan kehidupan masyarakat. Mengikut kami, katanya Syekh, mengikut kami, apa yang dia faham, keterangan ini tidak dibawa oleh sebahagian ahli tafsir di dalam mensabitkan pertentangan terhadap mereka pada hak mereka yang tidak membuat keputusan dengan apa-apa yang diturun oleh Allah, iaitu kufur. Itu mengikut katanya pengarang, pentafsir. Dia kata mengikut kami, keterangan ini tidak dibawa oleh sebahagian ahli tafsir di dalam mensabitkan pertentangan terhadap mereka. Ini kita sebut pada hak mereka yang tidak membuat keputusan dengan apa yang diturun oleh Allah. Mana orang itu tidak cuba mengambil kenyataan dan keterangan daripada kitab Injil. Jadi perbuatan itulah yang membawa kepada kufur. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun, pada ayat lain.
dan disebut zalim dan fasik. Di sini ada fasik, ada zalim. Kerana berlainan itu kembali kepada perbezaan keadaan. Ya, sekali dia kata kafir, sekali dia kata zalim, sekali dia kata fasik. Jadi itu bergantung kepada suasana dan keadaan orang yang bertindak dengan hukum di dalam kitab Injil itu. Jadi dikumpul dia tu kumpul dengan Injil tu lah, bukan kumpul dengan Quran. Sebab hukum kitab tu dalam Injil, dalam Quran serupa dia. Itu ayat yang ke-47. Masuk ayat ke-48 pula, Allah berfirman, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan alayhi fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau syaa Allah la ja'alakum ummatan wahidah walakin liyabluwakum fima ataakum fastabiqul khairat ila Allahi marji'ukum jami'an fa yunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Ayat 48. Allah berfirman, maksudnya, dan telah kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu, kepada Muhammad ni, dengan membawa kebenaran, ya, dalam Quran itu, yang membenarkan kitab-kitab suci yang terdahulu. Jadi Quran mari akui kitab-kitab yang ada lepas-lepas dah, Taurat, Injil, Zabur, Quran, apa ni, bahawa kita kau gapo semua tu, boleh dikatakan Quran iktiraf memang kitab tu kitab Allah. Sebab muka Nabi yang Allah Ta'ala bagi di seluruh dunia ni terlalu banyak. Jadi ada orang yang bertaraf diturunkan kitab untuk orang itu mentadbir. Maka hukum Allah dalam tu memanglah diiktiraf oleh Quran. Cuma oleh kerana orang di sebelah Arab dia tahu ahli kitab ni Yahudi dengan Nasara je. Maka dia sebut dalam kitab tafsir dia Yahudi Nasara je. Sedangkan ahli Taurat bila kita tengok secara halus bukan orang itu saja, ramai lagi. Ramai lagi masuk kat Jepun, Sentu ke, ataupun Confucius ke, ataupun tak kira lah macam-macam lagi. Ramai lagi. Jadi hak ada ilmu kitab yang ada kitab suci tu, maka kitab dia tu memang ajaran tu betul sama. Cuma mungkin tak, bunyi tak sama lah sebab bahasa tak serupa. Jadi Quran ni sebagai pengawas atas kitab-kitab itu. Mana kitab-kitab tu semua tu, kita nak pasti sejauh mana benar salah dia, boleh diberi pengawasan dengan Quran. Quran tu yang memandukan ke arah mana yang betul dan mana yang salah yang ada dalam kitab tu. Sebagaimana Syekh jelas dah minggu lepas itu, mana walau macam mana sekali sahih terbetul kitab-kitab ilahi selain daripada Quran tu, darjah dia sama dengan kitab hadis dia. Kitab ilahi tapi kitab hadis lebih kuat tu dia. Yang betul-betul sahih sebagaimana Quran, tidak ada satu. Nak tanding dengan Quran tak ada. Walau dia Taurat, walau dia Injil. Apakah kitab-kitab lain. Maka berilah hukum kepada mereka, pada ahli kitab, menurut hukum yang telah diturunkan oleh Allah kepadamu. Dalam Quran ni hukum Allah dalam Quran. Tapi kalau dia nak hukum Allah dalam Taurat, boleh dia tak berlaku. Jangan kau turutkan kemahuan mereka yang menyeleweng daripada kebenaran yang ada padamu. Jadi kalau mana kehendak dia yang bertentangan dengan ajaran Quran, itu jangan ikut. Yang Tuhan kata.
Tapi walau macam mana pun, Tuhan kata walau Allah, kalau sekiranya Allah tu nak. Ini kalau dah ni. Walau Allah, kalau Tuhan mahu, la ja'alakum ummatan wahidah. Kami jadi semua ni satu umat je. Tak jadi banyak. Kalau Tuhan nak dah waktu itulah. Tapi jangan tu kalau dia kata kalau kita tidak nak tu. Tuhan. Dengan sebab itulah kita tengok di dunia ni macam-macam etnik bangsa yang wujud di dunia. Jadi kita nak marah ke etnik tak boleh. Itu memang Tuhan buat tu mengikut hikmat tarbiyah dia tu. Cuma doa dia tu. Dengan sebab tu dia kata walau Allah, kalau Allah mahu. Tetapi memang dia tak mahu tu. La ja'alakum ummatan wahidah. Tuhan akan jadi kamu di satu umat je. Jatuh. Walakin liyabluwakum fima atakum. Tetapi dia menguji kamu tentang apa yang telah diberikan kepada kamu. Allah nak uji kan. Waktu tu kena tambah lah sikit tu aja hajaru itu. Kena tambah. Walau Allah la ja'alakum ummatan wahidah. Kalau sekiranya Allah mahu, dia akan jadi kamu satu umat. Tetapi walakin liyabluwakum fima atakum. Tetapi dia Allah tu sengaja pun dia nak menguji kamu tentang apa yang telah diberi kepada kamu. Tuhan nak test tengok secara mana. Kerana itu berlomba-lombalah di dalam amal kebajikan. Fastabiqul khairat. Berlombalah, badilah buat baik. Badilah kerja molek. Itu yang suruh badilah itu. Fastabiqul khairat. Fasad apa? Ilallahi marji'ukum jami'a. Kepada Allah lah kamu sekalian kembali. Jadi kita ni sejauh mana, sebijak mana, sepeteh mana akan balik kepada Allah lah berlaku. Sama ada orang kata dia betul ke dia salah ke, balik Tuhan juga. Balik Tuhan berlaku. Jadi orang mengajar ilmu salah pun balik Tuhan juga. Orang mengajar ilmu betul pun balik Tuhan juga. Jadi bila balik kepada Allah, ilallahi marji'ukum jami'a fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Nanti Allah akan terangkan kepadamu apa yang telah kamu perselisih. Jadi kalau kita masih tidak puas hati atas perselisihan kita tu, maka tu kita akan terimalah penjelasan daripada Allah selepas nu dah lah. Mati. Jadi natijah dah tu. Natijah yang kita terima daripada amalan yang kita buat. Dengan sebab itulah seharusnya kalau kita nak buat tu biar yakin. Biar yakin. Mengikut apa disebut oleh Allah. Jadi kalau ragu, tinggal. Dak ma yari ila ma la yari. Kalau kita berasa ragu, tak puas hati, tinggal. Buat kalau kita berasa puas hati, dia yakin. Itu je. Benar. Kalau kita berasa tak puas hati, jangan tebik. Jadi kalau orang masih duk ragu-ragu, jangan ada betul ke salah. Tak sama dia sama.
Tak semalu. Pergi Pak Yakin. Jadi kita pergi Pak Yakin, kita puas hati. Tuhan nak suruh kita yakin. Dan kita ingat Tuhan ni baik. Tuhan baik. Ini dia kata ana inda dhanni 'abdi bi, aku duduk di tempat hak hamba aku sangka. Jadi kalau kita pergi belajar situ, kita buat betul-betul, insya-Allah Tuhan akan beri betul untuk dia. Sebab dia yakin hak tu dah. Yakin situ ada tu. Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, ya semua sajud, orang semua junjung. Semua Imam Ghazali bokok belakang dia. Kelebihan. Kalau ada orang Jawa itu tak apalah. Kalau orang Arab lagi baik. Baca tengok situ. Imam Ghazali kata dalam juzuk pertama, ya ulumuddin Arab. Kalau orang Jawa ini yang merasa dalam juzuk 3 pun gitu. Dia kata pelik sikit. Dia kata jalan kepada Allah ni betul lagu. Jadi ilmu salah ni yang merayak. Salah siapa dia? Salah Imam Ghazali sana. Siapa Imam Ghazali kata? Merayak Imam Ghazali kata. Kalau tak percaya, dia ambil kitab tu baca tengok. Dia kata semua jalan-jalan ni betul belakang. Tapi pilihlah. Nak kata baru kok ni pun boleh pergi. Kok ni pun boleh. Kok nu pun boleh. Nak ikut mana silakan. Bermakna begitu. Tapi ada jalan seni, ada jalan mudah. Ada jalan sedap, ada jalan tak sedap. Mana begitu. Banyak jalan. Jadi kita sendirilah terpulanglah nak pilih jalan mana. Honoknya duduk dengan keadaan aman, tentera, jangan menimbulkan huru-hara dan kekacauan. Kalau ada orang tu punah dia. Kalau betul berpunah, orang salah pun. Calah. Kalau tak pucat, tak dapat. Imam Ghazali ada tulis satu syair. Dia kata ihtaqib man la yurma wa la yuqdhaf. Dia menggeruduk dalam masyarakat ni. Orang biasa kena sangat tak. Kalau mengajar, mengajar tu lah. Orang mengajar tu tak pandang. Bukan dia mengajar, lepas itu guru. Orang pandang tu baik kedua. Soalnya dia je baca, dia berayak. Lepas itu guru. Jadi bila dia tu guru, banyaklah orang dia berayak tu. Tak belaga dengan ni, tak belaga dengan tu, tak setuju dengan ni. Kalau tak setuju, semua dia kata satu. Orang ni kata kau tak betul, orang ni kata kau tak betul. Jadi, pakat dia tuduh mengaku tak betul. Imam Ghazali kata, ihtaqib man la yurma wa la yuqdhaf. Kita kelih lekeh lah, pandai hina lah terhadap orang-orang yang tak pernah pun dituduh dan dicaci. Dia suruh kita tak kelih beli lah, tak kelih lebih lah. Orang tak pernah disentuh oleh orang ni lah. Tak raja orang kritik lah. Orang tak pakar. Di sisi Imam Ghazali, orang balatu orang tak pakar. Walau dia tu guru pun tak pakar. Lepas tu Ihtaqib man la yurma wa la yuqdhaf.
wa man bil kufri la wa man bil kufri wad dalali la yu'raf. Orang yang tak penuh pun disebut kepada dia sesat, kafir, termasuklah tu. Jadi berartinya kalau orang ada tuduh kata ni sesat ni mengajar ni gila, kata sesat tak apa. Ni tengok, dengar, tengok berarti dia mana sesat dia. Dia kafir secara mana. Jadi seolah-olah Imam Ghazali itu dia nak mengajar kita jangan berlagak terpengaruh dengan kata-kata orang. Waktu dia nak. Jadi kalau ada orang yang mengajar, bui pendengar, royak, kalau orang tuduh, orang kata sebab orang ada dengar tu kalau 10 orang tak serupa. Tak serupa. Dia dengar tu dia nak mengajar, oh sedap lah. Dia yang gapo? Tak ini. Aku lah. Tapi oh sedap ini. Tanpa lewat ya. Lepas tu kadang-kadang dia balas sama dia. Kawan ni faham gini, kawan ni faham gini. Dia tu yang bayaknya. Bukan banyak. Itu bahasa dia. Jadi wajarlah Imam Ghazali pesan gitu. Allah memerintah umat Islam supaya mengikuti Quran yang Maha Agung dan menjaga kitab-kitab dahulu di dalam yang sama. Tahu hak serupa. Kerana ahli agama yang lemah mengutamakan yang furu' daripada yang pokok. Jadi kalau kita dengar ada yang mau balik usolli sunat ke gapo, itu orang tak itu. Kok debek. Kok debek itu cara menggerak itu tak debek. Tubuh ke ngatik ke itu masalah furu' itu. Bukan masalah pokok. Dia kita nak bala ni pokok. Pokok tu kalau semaya tak kena semaya ni kita dah kenal Tuhan semaya apa lagi bisa tu boleh bala lah itu pokok nanti itu benar. Jadi kalau bala masalah pokok jadi bukan siapa ikut dia lah. Menjaga kita dahulu di dalam perkara yang sama. Kerana ahli agama yang lemah mengutamakan yang furu' daripada yang pokok. Dengan sebab itu menjadi sulit kepada ahli kitab. Ahli kitab Quran lah. Kerana orang ni duduk butik cara muka kecil-kecil. Muka besar tak cara. Ni duduk tahu kita ni. Dalam parti kalau apa lagu tu cukup. Duduk cara kecil. Projek-projek lah, apa tu hidup balon ni. Jadi pokok asal dia boleh menjaga negara dan bangsa kita, tu bakal dia nak gila ke mana tak tahu. Quran memperbaiki mereka untuk mengembalikan mereka mengutamakan yang asal daripada yang furu'. Jadi Qurannya duk tekan kita kena ambil berat hak perkara pokok. Jangan ambil berat masalah furu'. Sebab muka ni di mana-mana pun dia pasti ada lah tu. Perkara pokok dengan perkara furu'. Jadi kalau orang bicara hal perkara furu', kita terus ambil herak lah. Terus bicara. Cara harus betul-betul balik. Jadi tak ada pada kami. Dan Allah berfirman lagi, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum.
Maksudnya, dan telah kami turunkan kitab Quran ni kepadamu, kepada Nabi Muhammad, dengan membawa kebenaran. Dalam itu isinya moga-moga benar aja. Dan Quran ni pula musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan alaihi. Quran itu pula membenar, menyokong kitab-kitab suci yang terdahulu. Wa muhaiminan alaihi, dan sebagai pengawas di atas kitab-kitab itu. Quran lah wujud jaga kita. Di mana tempat gelicir, tempat tak gelicir, tempat kita kena renung, tempat tidak, Quran royak. Jadi kita bacalah kitab tu. Rasulullah pernah melarang di antara sahabat-sahabat dia yang tidak mahir dengan Quran, tidak faham Quran, membaca kitab-kitab Taurat. Dia larang. Sebab orang yang tidak ahli lah, tak ada, dia takut terpengaruh. Jadi kok muka tidak benar, memang ada dalam Taurat. Sebab kita tengok dalam kitab Taurat tu, dia masuk dalam tafsir Quran kita lah, gapo lah masuk. Kerana ahli-ahli tafsir ni, dia tengok tak lengkap apa yang disebut dalam Quran. Sekerak ke, sikit kepala ke, ataupun ekor saja disebut, maka dia berasa tak cukup, maka dia cari jalan Taurat ada, dan dia tunggu dah tafsir. Cukup cerita. Jadi hak dia ambil tu sama ada benar, kau tak benar, kau tak tahu. Cuma Nabi kata, la tusaddiquhu wa la tukadzibu. Berita daripada ahli kitab tu, kita jangan bagi bohong. Tapi tak usah terima lah. Bagi bohong pun jangan. Sebab nak bagi bohong ke, takut salahnya benar ke? Terima sudah dengar cukup. Tak payah kita ambil lah dia. Jadi kalau kita ambil Al-Quran, benar tentu. Tidak ragu-ragu tu. Jadi kalau ambil hak Taurat, ambil hak Injil, maka tu situ ada ragu lagi. Sama dengan kita ambil hadis pun seperti itu juga.